hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita hari ini. Bertemu kembali untuk siaran 2 April 2020 di hari Khamis bertemankan saya Rina dan juga Sugita. Yang pastinya hari ini kami mahukan kehidupan anda di rumah bersama dengan keluarga tenang-tenang saja, baik-baik saja. Sambil-sambil tu bersama kami untuk menonton Wanita hari ini. Ada banyak perkongsian kami nak bawakan hari ini yang pastinya semuanya bermanfaat untuk anda. Ya, dan jadi teruskan bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan kalau anda ingin berkongsi apa jua yang aktiviti di rumah, tak kisahlah sama ada bersama dengan anak ataupun menu anda hari ini. Ada yang mungkin membuat sesuatu yang luar biasa, teruskan kongsikan bersama kami di laman Facebook Wanita Hari Ini dan juga Instagram Wanita Hari Ini. Boleh tag kami. Kalau boleh, kami nak juga lihat apa yang anda lakukan. Baiklah, di sini kami ingin berkongsi bersama anda. Bagi anda yang ingin mendapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini, anda boleh mendapatkan langganannya melalui laman web www.nstp.com.my/mco. Mungkin ada yang dah menjadi tabiat mereka untuk baca surat khabar hari-hari, tapi maklumlah buat masa ni tidak boleh mendapatkan surat khabar fizikal. Jadi ini boleh menjadi alternatif buat anda. Ini juga satu yang kita nak kongsikan kepada anda penonton Wanita hari ini. Pentingnya untuk anda mendapatkan maklumat-maklumat yang sahih dan kebenaran faktanya terjamin. Sebab kadang-kadang dalam situasi begini ada banyak berita yang memberikan kemusykilan dan juga keraguan kepada kita. Kita nak elakkan daripada berlakunya mungkin penyebaran berita palsu ini. Jadi penting untuk anda sendiri melanggan secara percuma e-digital NSTP yang sebenarnya anda boleh dapatkan sekarang sehingga tamat tempoh PKP ini. Ya, betul Rina. Dan penyebaran berita palsu ini bukan sahaja sewaktu musim COVID-19 ini. Ia dah menjadi satu, orang kata, norma dalam masyarakat kita, di mana kalau kita dapat berita itu, kita tidak menyemak sama ada berita itu sahih atau tidak. Kita perlu sepatutnya menjadi lebih bertanggungjawab bila kita mendapatkan sesuatu berita itu sebelum kita menyebarkannya. Tak kisahlah dalam WhatsApp ataupun melalui Facebook. Yang penting kita perlu cek dahulu sama ada berita itu sahih atau tidak. Kerana kalau tidak, ia akan membuatkan orang di sekeliling kita panik tanpa sebab. Saya bersetuju bila Sugi sentuh tentang perlunya ada sikap tanggungjawab dalam kalangan rakyat itu sendiri. Kerana kadang-kadang bila tidak ada rasa tanggungjawab, apatah lagi setiap individu ni ada di antara mereka yang suka jadi orang pertama untuk menyampaikan apa-apa saja berita. Konon dialah hebat, tahu segala-galanya. Kalau boleh kita elakkan situasi ini berlaku, sebab dengan penyebaran berita palsu ini pastinya dia akan mencetuskan satu lagi situasi yang agak tegang di mana ia boleh menimbulkan kekecohan dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Itu yang sebenarnya kita tak nak. Dan satu lagi, berdasarkan apa yang dilihat oleh saya semalam, Sugi, sebab sekarang ni dah masuk fasa kedua. Kita berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Dan waktu saya pulang daripada bekerja semalam, ada satu sekatan jalan raya dilakukan. Masih ada sebilangan dalam kalangan rakyat kita yang sebenarnya seolah-olah tidak memahami kenapa adanya situasi ataupun fasa kedua ini. Ada yang masih lagi tidak mengambil perkara ini secara serius. Waktu pulang, di hadapan saya ada 2 buah 3 kenderaan yang di dalamnya lebih daripada seorang. Ada 2 orang dan juga 3 orang. Saya
sempat buka tingkap dengar perbualan bersama dengan pasukan pihak negara keselamatan apabila mereka diberi amaran untuk tidak keluar beramai-ramai hanya kerana nak membeli barang keperluan dan juga nak membeli makanan. Agak tidak wajar situasi ini. Dan bercakap mengenai mereka yang keluar berkumpulan, bukan itu saja Rina. Kalau kita lihat berita baru-baru ini, ada sekumpulan remaja yang menyewa sebuah orang kata apartmen atau kondo dan menyambut sebuah majlis di dalamnya. Itu saya rasa disebabkan kurang sikap tanggungjawab di dalam diri mereka, dan ini yang patut kita semaikan. Tak kisah sewaktu musim COVID-19 ini ataupun bila-bila masa, kita patutnya ada sikap tanggungjawab ni, sebab kita menjadi orang tengah yang menyebarkan maklumat yang tidak sahih itu. Betul. Apakah yang perlu dinilai semula dalam kalangan masyarakat itu sendiri? Di mana kesedaran kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab? Sekejap saja lagi kami nak bersama bawakan tentang topik kita hari ini, tentang berita palsu dan juga ingkar arahan. Kembali selepas ni di Wanita Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Wanita Hari Ini. Datuk Seri Ismail Sabri turut menafikan bahawa terdapat dakwaan kononnya akan ada pengumuman berkaitan darurat atau perintah berkurung seperti yang tersebar. Beliau meminta orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan berita palsu itu, kerana ketika ini kerajaan masih bertindak mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 di bawah Kementerian Kesihatan KKM. Saya beri jaminan ini ianya bukan perintah berkurung. Jadi saya harap jangan kita terpengaruh dengan berita-berita ini sehingga kan pembelian panik berlaku kerana kononnya kedai akan ditutup, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Pandemik COVID-19 membawa kepada lambakan maklumat sehingga sukar untuk dibezakan antara fakta atau kabar angin yang mengelirukan. Terdahulu, berita palsu berkaitan perintah berkurung tular menerusi media sosial sehingga menyebabkan sebilangan penduduk mula menyerbu premis perniagaan dan membuat pembelian barang keperluan dalam jumlah yang banyak sebagai persiapan awal. Sehingga 23 Mac lalu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sudah mengenal pasti 18 daripada 43 kes penyebaran berita palsu. Kesemua suspek disiasat dan jika disabit kesalahan, mereka boleh didenda RM50,000 dan 1 tahun penjara. Dan pastinya masih ada yang terus berdegil melanggar PKP. Tidak kurang juga yang menerima parah kerana menghina tindakan pihak berkuasa. Di Kedah, tindakan seorang wanita memuat naik status menghina polis Diraja Malaysia PRM di media sosial mengundang parah apabila dia direman 2 hari. Di Perlis pula, 28 lelaki ditahan selepas melanggar PKP. 12 lelaki di Pulau Pinang pula ditahan reman 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Kesisaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Kesedaran orang ramai terhadap pematuhan PKP di negara ini masih tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Seorang juruteknik didenda RM1,000 selepas mengaku bersalah ingkar mematuhi perintah kawalan pergerakan. Jumlah keseluruhan seramai 3,125 individu ditahan di seluruh negara kerana melanggar perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sejak 18 Mac lalu. Justru setiap maklumat yang diterima haruslah diselidik dan dalam usaha membendung penularan wabak, setiap individu perlulah mematuhi arahan yang dikeluarkan. Itu sedikit laporan berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini. Setiap rakyat Malaysia sudah tidak sabar untuk melepasi fasa kedua pada 14 April ini. Tapi kalau begini sikap anda, mampukah kita mencapai kebebasan selepas 14 April? Ya, dan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi kita sepatutnya mengikuti arahan mereka, dan di sini kami ingin berkongsi bersama anda bagaimana anda boleh menyemak kesahihan sesuatu berita itu. Ini daripada Cyber Security Malaysia ya. Pertama sekali, jangan mudah terpedaya dengan apa-apa mesej yang anda terima, dan kemudiannya anda patut sentiasa memeriksa kesahihan email, mesej atau maklumat tersebut dan pastikan
pastikan ia daripada sumber yang dipercayai seperti pihak berkuasa ataupun individu yang ada kredibiliti. Dan yang penting anda perlu siasat latar belakang pengirim email, mesej atau maklumat atau penyebar maklumat tersebut, dan sentiasa ingat bukan semua maklumat di internet dan laman media sosial itu benar. Dan ni yang paling penting, jika anda tak pasti jangan kongsi. Anda boleh semak maklumat sahih di laman sebenarnya.my. Ini sesuatu perkara yang sebenarnya dah lazim kita dengar tentang betapa pentingnya untuk anda dapatkan kesahihan setiap fakta sebelum anda berkongsi dengan pihak yang lain. Kalau tak tahu, Mak kata Sugi tadi, jangan kongsi. Anda boleh terus ke sebenarnya.my untuk melihat apakah yang ingin dikongsi itu sesuatu yang benar ataupun palsu. Dan kini untuk berbincang mengenai topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Datuk Muhammad Haziq Pillay di talian. Hello Doktor. Hello Datuk. Apa khabar Rina, Sugita? Khabar baik. Datuk sihat? Alhamdulillah, okey so far. Di rumah ya lama nampak. sangat dah lama sangat duduk kat rumah ikut PKP. Saya percaya Datuk pun pasti ada banyak aktiviti yang dilakukan di rumah ya. Yalah betul lah, alhamdulillah lah. Kalau kita takkan dapat peluang ni lagi. So bila dapat peluang, kita dengan keluarga lah. Alhamdulillah, ada juga kebaikannya lah dalam ada hikmahnya. Okey. Baik Datuk, ini nak menyentuh tentang topik kita di Wanita hari ini, tentang mengenai penyebaran berita palsu dan juga ingkar arahan. Dah masuk fasa kedua ni Datuk, pasti kita nak melihat ada perbezaan, ada perubahan dari segi sikap rakyat sendiri. Namun hakikatnya ada juga sebilangan dalam kalangan masyarakat kita yang tidak menganggap situasi ataupun PKP ini sebagai sesuatu yang serius, masih lagi berdegil. Apa pandangan Datuk? Bagi saya, bila kerajaan umumkan PKP ini, ada banyak perkara yang kita harus fikir. Bila kerajaan dah suruh majikan syarikat-syarikat untuk tutup perniagaan, banyak dari segi kewangan banyak yang kita rugi. Bila majikan, bila bisnes dah berugi, tapi ada juga segelintir rakyat yang masih nak berdegil untuk keluar ingkar arahan ni, maka apa yang dilakukan oleh pihak polis sekarang, di mana mereka dituduh adalah satu yang baik. Tetapi masih ada yang berdegil. Saya tak faham kenapa perlu ada 2 atau 3 orang dalam kereta untuk pergi mana-mana untuk beli barang. In fact, Rina, Sugita, baru ni ada sedikit penambahan kepada Akta Pencegahan dan Pengawal Penyakit Berjangkit, iaitu Akta 342. Di bawah akta ni, sekarang mereka dah keluarkan regulation baru ni, baru bulan April ni, bahawa ada sekatan diperketatkan, diketatkan. Di mana apabila saja dituduh, kalau didapati salah, perlu menjalani hukuman penjara 6 bulan atau tidak melebihi 6 bulan ataupun fain RM1,000. Now, walaupun ada undang-undang seumpama ni, tetapi saya tak faham kenapa rakyat masih berdegil untuk ikut perintah PKP ni. Saya tak faham. Okey, dan memang setuju dengan apa yang Datuk kongsikan, sebab walaupun dengan adanya akta ini, walaupun mereka tahu yang tindakan boleh diambil ke atas mereka yang tidak mematuhi peraturan, masih ada lagi yang berdegil. Tapi Datuk, di sini mungkin kita boleh ulas mengenai berita palsu dahulu. Kalau kita lihat berita palsu ni bukan sekadar apa yang mesej-mesej yang tular di laman sosial ataupun WhatsApp, tapi ada juga yang menggunakan peluang ini untuk menipu orang untuk membeli barangan, terutamanya penutup muka, mungkin hand sanitizer. Mungkin Datuk boleh ulas mengenai penyebaran berita palsu ini dahulu. Memang sekarang ni memang banyak sangat berita palsu. Tetapi kita ni sebagai rakyat kena pandai, kita kena akur. Kita jangan sewenang-wenangnya percaya dengan apa yang dinyatakan oleh berita-berita yang kita tidak boleh mengenal pasti sebagai kesahihan dia. Rakyat yang perlu berwaspada, sebab scammers, penipuan pada masa-masa seumpama ni tetap akan berjalan. Sebab scammers ni, contohnya saya nak bagi satu contoh, bila hari itu ada peruntukan yang telah
diberi oleh kerajaan, tak sampai dalam masa 20 minit ada juga terima mesej mengatakan bahawa kita klik pada borang ni maka kita boleh buat permohonan untuk bantuan. Padahal itu bukan daripada satu portal yang boleh kita sahkan kesahihannya. So kita sendiri patut dijaga. Dan saya nak nasihatkan ni bagi penyebar-penyebar maklumat palsu ni. Kita jangan pandang ringan. Contohnya, kalau kita hantar sesuatu mesej yang boleh mendatangkan kerunsingan, kepanik kepada masyarakat biasa, ada peruntukan di bawah Seksyen 124I Kanun Keseksaan, di mana jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara sehingga 5 tahun. Rakyat kena ambil iktibar bahawa selama ni kerajaan telah membenarkan kita penggunaan internet ni atas dasar bahawa kita akan bertanggungjawab dengan penggunaan internet. Betul. Jangan kita abuse privilege ni sebab ini adalah satu kemudahan yang diberi yang boleh memanfaatkan pengguna. Tetapi bila kita gunakan internet ni untuk melakukan sesuatu yang bersalah, maka ada kemungkinan bahawa kemudahan ni mungkin diambil balik satu hari. Ya. Datuk juga mungkin boleh kongsikan kalau kita lihat di akhbar hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan ada memaklumkan bahawa ada tanda awal untuk kita berjaya menghapuskan COVID-19 ini. Tetapi terpulang pula kepada diri kita sebagai rakyat, bagaimana kita nak ambil tanggungjawab ini, bagaimana seriusnya kita untuk memerangi COVID ini. Kadang-kadang dalam situasi ini, Datuk, bagaimana sebenarnya kita nak bagi kefahaman kepada setiap rakyat ini bahawa perkara ini bukan main-main. Ini adalah sesuatu yang serius. Kalau kita nak berjaya, nak menjalankan kehidupan yang lebih sempurna, normal, biasa selepas 14 April, maka banyak peranan dalam kalangan rakyat perlu dimainkan untuk kita memastikan 14 April ini adalah tarikh akhirnya. Apa pandangan Datuk? Betul. Apa yang dikatakan oleh Rina tu betul. Sebab kita ni, contohnya, saya dah duduk dekat rumah dekat 16 hari. Now, kenapa saya kena akus? Sebab saya tahu kalau saya keluar, saya bukan saja membahayakan orang lain, tetapi malah membahayakan diri saya dan keluarga saya. So, kita kena faham matlamat kenapa kerajaan keluar arahan PKP ni. Arahan PKP ni adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19 ni. Tapi kalau masyarakat sendiri fikir, saya ambil risiko, saya takkan kena, mereka bersalah. Jangan kita sampai macam apa berlaku dekat Itali, dekat US dan sebagainya. Betul. Kita ni bernasib baik bahawa penularan ni masih boleh dikawal. Dan bagi menjawab soalan Rina tadi, kita rakyat ni, kita memain satu peranan yang penting untuk memastikan bahawa wabak ni dibendung. Kalau kita sendiri degil, kita bukan sahaja membahayakan diri kita, tetapi kita membahayakan orang lain. Sekarang ni, Rina, ada baru pula yang keluar dekat berita yang mengatakan bahawa COVID-19 ni adalah sesuatu yang asymptomatic. So, ada juga orang yang mungkin tidak akan menunjukkan apa-apa kesan daripada wabak ni, tetapi mereka ni mungkin mempunyai virus dalam mereka yang boleh menyebarkan kepada orang lain. So, bagi masyarakat, sama ada kita nak ada aktiviti, kita nak ada apa-apa, jangan adakan buat masa ni. Sebab kalau penularan ni tidak kurang, maka kerajaan mungkin akan extend tempoh PKP ni. Dan kalau mereka extend tempoh PKP ni, apa yang akan berlaku adalah bahawa ia akan menjadi satu mudaratkan pihak-pihak yang menyaga, pihak-pihak yang perlu menjalankan perniagaan. Dan kalau mereka sambung tutup, apa akan jadi kepada pekerja-pekerja mereka? Tolonglah rakyat fikirkan. Kita jangan jadi selfish. Kita fikirkan orang lain. Kalau benda ni berlanjutan, kalau contohnya, mudah-mudahan tidak, tetapi kalau dah penularan dia terlalu besar dan ada kemungkinan darurat, apa akan jadi kepada negara kita ni? So, kenapa ada segelintir rakyat yang masih degil? Saya tidak tahu. Tapi pesanan saya lah, kita sama-sama berdoa
supaya wabak ni dikurangkan dan kita boleh kembali normal lagi bulan Ramadan dah dekat. Kalau kita nak menyambut bulan Ramadan dalam suasana yang kita boleh keluar jumpa keluarga, saudara mara dan sebagainya, kita harus ikut perintah PKP untuk tempoh sehingga 14 April. Sebab kalau penularan dia tidak kurang, saya pasti bahawa ianya akan disambung. Dan kalau disambung, maka peluang kita untuk menjalankan ibadat Ramadan mungkin ada terguris sikit. Itu yang kita tak nak sebenarnya, Datuk, ya. Dan sememangnya pelbagai pihak kini mengambil inisiatif untuk memberi orang kata pendidikan yang pentingnya dalam tidak menyebarkan berita yang palsu dan tidak mengingkari arahan yang ditetapkan, Datuk. Tapi masih ada lagi yang memberi alasan bila nak keluar tu, bila kita baca berita, kita tengok video, masih ada lagi. Jadi mungkin di sini, di penghujung ni, Datuk boleh kongsikan secara ringkasnya dari segi undang-undang apa tindakan yang boleh diambil terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu dan juga mengingkari arahan yang ditetapkan. Okey, kalau berita palsu saya katakan ada beberapa seksyen. 124I, Kanun Keseksaan ada, Seksyen 499 ada, dan Seksyen 233 Akta MCMC pun ada. Tetapi ini memang boleh diambil tindakan. Satu, itu bagi penyebaran berita palsu. Tapi yang paling serius adalah 124I, di mana kalau di dalam kalangan masyarakat mereka panik, maka yang dalangnya akan kena di bawah 124I. Nah, itu satu. Bagi mereka yang ingkar arahan PKP ni, buat masa ni fine dia baru 1,000 dan penjara 6 bulan. Tetapi kalau mereka masih ingkar bagi kesalahan kedua, kalau mengikut akta penalti am dia, akta 342 ni, Seksyen 24, kalau untuk kesalahan dua, maka hukuman penjara boleh sehingga 5 tahun. So, sehingga 5 tahun. Adakah kita nak mengambil risiko untuk melalui duduk penjara selama ini hanya kerana kita nak bagi alasan yang tak munasabah kepada pihak berkuasa? Saya rasa itu satu perbuatan yang bodoh lah. Jangan buat. Baiklah. Setuju sangat dengan Datuk. Apapun kita mengharapkan perbincangan kita hari ini, Datuk, dapat membuka dan juga memberi kesedaran yang lebih jelas kepada penonton kita. Terima kasih, Datuk Haziq, bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Lina. Assalamualaikum. Itu dia perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita semua, seperti yang Rina katakan tadi. Semoga ia membuka minda kita. Bukan kita tak tahu, memangnya kita dah tahu, tapi kadang-kadang kita leka, kita sikap tidak apalah. Ada rasa ataupun sifat kedegilan dalam kalangan betul. kita. Seolah-olah kita ini mencabar undang-undang. Kita nak tunjuk yang kita sebenarnya tak ada apa-apa. Kita sebenarnya boleh lakukan seperti biasa, tapi hakikatnya anda sebenarnya memberi risiko kepada mereka yang lain, atau anda sebenarnya juga berisiko. Ya, sebab ini adalah usaha sama kita semua. Kita tidak boleh orang kata selfish dalam situasi sebegini. Apapun, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Masih lagi kita nak bincangkan tentang topik sebar berita palsu dan juga ingkar arahan. Dalam situasi ini juga penting untuk ibu bapa memberi pemahaman kepada anak-anak mereka. Apa yang perlu dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan dalam tempoh ini. Dan untuk itu... Untuk itu kita akan bersama dengan Puan Zarina Zainuddin, ataupun lebih dikenali sebagai Kak Ina sekarang ni di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Azal ke Azil? Ni Azil. Hai Azil. Apa khabar? Comel je. Okey, Kak Ina mungkin boleh kongsikanlah peranan Kak Ina sebagai seorang ibu dan dalam usaha untuk kita sama-sama mematuhi peraturan ataupun perintah untuk kekal di rumah ini. Bagaimana sebenarnya Kak Ina sendiri memberi pemahaman kepada anak-anak Kak Ina? Okey, sebab anak-anak saya yang autism ni dia susah sikit nak faham tentang keadaan yang berlaku sekarang ni. Dia dah biasa, budak autism ni dia dah biasa rutin harian dia. Macam Azil, dia biasa bangun pagi, dia mesti nak pergi kedai beli surat khabar dia kan. Betul. Jadi susah sikit lah. Macam
saya nak bagi tahu kat dia yang tak boleh keluar tu memang dia akan mengamuk jugalah nak keluar jugalah. Tapi saya jarang-jarang kan dia. Saya jarang-jarang kan pergi beli surat khabar tu lah. Sebab kita takut kan. Faham. Saya ajar dia pakai mask. Ada juga saya keluar juga, tapi dalam seminggu tu 2 kali macam tu lah saya keluar. Okey, memangnya menjadi cabaran buat Kak Ina sendiri, dan kami ada melihat video di mana Azil atau Azal cuba pakai mask, memang comel. Dan mungkin Kak Ina boleh kongsikan. Ya, teruskan. Azil. Okey, sekejap saya nak bawa jumpa Azal. Okey, baiklah. Azal tengah buat apa tu? Biasanya Azal biasanya dia tak suka duduk dalam rumah. Dia suka duduk dekat ni, dekat pintu ni. Okey. Oh, duduk di luar rumah tu tempat dia lah tu. Nak laju, cepat. Okey, jadi mungkin Kak Ina boleh kongsikan. Sememangnya situasi ni satu cabaran bukan hanya untuk Azal dan Azil, tetapi untuk Kak Ina sendiri. Ni Azal. Cepat. Malu. Azal. Hai Azal. Hai. Apa khabar? Dia siap pakai foundation lagi sebab dia kat luar rumah ni. Okey. Bukan luar kat rumah. Luar pada pintu lah kan, dia takut Azul mengamuk. Dia siap pakai foundation, pakai bedak. Azul pakai foundation. Okey, jadi Kak Ina, mungkin situasi ini menjadikannya lebih, orang kata, menjadi lebih mencabar bagi Azil dan juga Kak Ina sendiri, dan mungkin mereka mengalami mood swings mereka lebih menjadi-jadi ke macam mana? Mungkin Kak Ina boleh kongsikan bagaimana situasi Azal dan Azil sepanjang PKP ini. Dia permulaan tu memang susah lah. Tidak faham yang keadaan kita ni susah lah. Pakai sunblock. Pakai sunblock. Dia biasa pakai bedak, orang banyak. Kalau keluar pakai sunblock. Ya. Mencabar tak Kak Ina untuk anak-anak kan nak memahami situasi ini? Kak Ina sendiri rasa susah tak nak memberi kefahaman tersebut? Susahlah kita nak fahamkan diorang sebab diorang tak faham macam orang lain. Jadi kita kena cakap dengan dia slow-slow lah, bagi tahu kat dia keadaan sekarang kat luar. Macam Azal, dia pelan-pelan dia faham lah. Saya bagi tahu kat dia nak kat luar tu bahaya. Sebab penyakit tu macam dia boleh kena kat sesiapa kan. Jadi dia macam dia faham, dia pelan-pelan dia faham lah. Macam Azal ni pula dia tak boleh nak tak bercakap, jadi susah sikit lah saya nak fahamkan dia. Memang keadaan teruk jugalah bila kita dia sebab dia masalahnya Azal ni kalau dia mengamuk tu dia pukul muka dia sendiri kan. Pukul diri dia sendiri sama darah-darah kan, jadi kita tak sanggup tak tengok keadaan macam tu. Kita sebagai mak tu power jugalah. Okey, dan di sini mungkin Kak Ina boleh memberi sedikit nasihatlah kepada para mungkin ibu bapa terutama sekali yang kini bersama dengan anak-anak di rumah, bagaimana mereka boleh mengatasi situasi ini bersama-sama. Okey, sebenarnya saya sarankan pada semua ibu bapa di rumah, tak kiralah anak autism ke anak normal ke, anak kita memang ada PL dia. Orang dah biasa apa benda yang orang buat. Jadi agak sukar dia nak terima keadaan macam ni. Kenapa tak boleh apa semua. Tapi kalau yang normal tu kita fahamkan dia lah. Kalau yang anak-anak istimewa ni pelan-pelan lah pujuk hati dia. Jadi kita kena spend masa dengan dia lah banyak. Alhamdulillah lah dalam keadaan macam ni sekurang-kurangnya kita dapat top up masa dengan dia lebih banyak. Dan lebih mengajar dia untuk lakukan aktiviti-aktiviti yang lain pula kat rumah. Okey, baiklah. Baik, terima kasih Kak Ina berkongsi dengan kami bagaimana sebenarnya Kak Ina sendiri memberi kefahaman. Bye Azal. Oh, sebelum tu selamat Hari Autism kepada Azal dan juga Azim. Autism sedunia. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia pandangan daripada seorang ibu yang ternyata cabarannya sangat besar juga. Betul. Nak memahamkan anak-anak yang istimewa ini sedikit sukar. Tapi apapun, kalau ada peranan seorang ibu jiwanya yang cukup kental, apatah lagi masa waktu ini adalah waktu terbaik untuk diluangkan bersama dengan keluarga, mungkin boleh kurangkan sedikit ketegangan anak-anak itu. Kita faham situasi anak yang biasa, normal pun sukar
kadang-kadang nak faham sebab dah biasa rutin. Waktu petang nak keluar bermain dengan kawan-kawan. Tapi bila dah kekerapan itu semakin waktunya lebih panjang duduk kat rumah, saya percaya mana-mana anak pun bosan. Peranan ibu bapa tu penting. Bukan saja anak, Rina, yang dewasa ni dah mula macam gelisah, tak tahu nak buat apa, banyak yang merungut, alamak. Tapi itulah, nak cari aktiviti apa lagi, Sugi asyik masak je kan. Saya harap lepas 14 hari fasa kedua ni tak adalah semua orang lebih Alah, janganlah takut pula saya. Sebab kita biasalah bila duduk rumah, kalau orang yang duduk bersorangan ni, aktiviti dia memang masak je. Masak kemas rumah, masak kemas rumah. Tapi kena ada keseimbangan lah. Kalau kita masak, kita perlu bersenam juga. Itu antara aktiviti lah yang mereka lakukan. Dan berbalik kepada penyebaran berita palsu dan ingkar arahan, kita juga akan bersama dengan Ustazah Datuk Muhammad Zawawi Yusof yang kini di talian. Assalamualaikum, Datuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih. Dan sama-sama. Mungkin kita nak kongsikan berkenaan dengan topik hari ini, Ustaz, menyentuh tentang menyebar berita palsu dan juga ingkar arahan. Dua situasi ini saya percaya kalau tidak dilakukan, kita melakukan sesuatu perkara yang tidak baik ini, pasti akan ada kesannya. Dilihat daripada sudut agama sendiri, apa yang boleh kita kongsikan kepada penonton Wanita hari ini? Hukumnya kalau kita menyebarkan berita palsu dan juga kita ingkar dengan arahan yang diberikan. Silakan, Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam dunia era globalisasi ini, kita semua tahu limpahan berita dalam IG, FB, email dan sebagainya. Orang suka sampaikan berita, kongsi berita, forward berita. Mereka lupa adab. Mereka lupa adab. Jadi adab dalam Islam ni, dia ada adab dunia sampai ke akhirat. Kita ada hukum halal, ada hukum haram. Jadi kita jarang perasan bahawa dengan ujung jari kita tu, kita tak perasan kita punya perkataan kita itu, kerana satu perkataan, kerana satu tulisan, kita akan kena azab dalamnya api neraka sampai 70 tahun perjalanan baru sampai. 70 tahun perjalanan baru sampai. Dia punya azab dia tu. Yang keduanya, kalau kita pergi ke London, kita ambil masa 12 jam je. 12 jam, 13 jam. Tapi nak jatuh ke dasar neraka tu sampai 70 tahun. Okey, satu. Yang keduanya, dia punya akibat daripada kita bercerita sebenarnya, dia melibatkan satu, orang yang menyampai. Orang menyampai pun dia kena ingat bahawa yang dia tulis ni ada lagi pemerhati, kiraman katibin, ada penulis, namanya malaikat. Orang mungkin tak ada. Yang keduanya, orang yang menerima berita itu pun kena ingat juga. Sebab tu Islam ajar awal-awal, anda kena watrukil qala wa qil. Orang kata tinggal perkataan yang qala wa qil. Yang perkataan yang pertama, yang belum pasti sebab nanti dia akan bawa akibat durjana. Yang kedua, jangan tergesa-gesa nak sebar sangat. Sebab nanti tergesa-gesa kita kena azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, jangan menyentuh aib orang, apalagi tentang diri, keluarga, masyarakat yang membawa kepada porak-poranda. Jadi kalau kita libat seorang, dosa seorang. Bayangkan melibatkan ramai orang, lagi banyak kesan akibat yang akan kita terima. Okey, dan mungkin Ustaz di sini secara amnya, kalau kita lihat penyebaran berita palsu ataupun mereka yang mengingkari arahan ini, bukan tak tahu, mereka tahu, tetapi mungkin yang tidak boleh dielakkan adalah sikap kita sendiri yang suka mementingkan diri sendiri kita. Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit bagaimana kita boleh lebih menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dalam situasi sebegini. Okey, sebenarnya cerita sikap. Cerita betul-betul. Soalan tu betul, cerita sikap. Sebab kalau negara kita buat operasi, operasi kemalangan jalan raya, dia panggil op sikap. Sebab kemalangan jalan raya 90% yang bergantung pada sikap. Kereta okey,
semua sudah okey, tapi sikap tu apa? Langgar lampu merah, tak ikut dia punya limit kita punya speed di jalan raya. Jadi sikap kita yang pertama sekali tadi dalam penulisannya, saya sebut awal lagi sebenarnya, Islam ni bukan dia datang bila dah ada masalah baru cari Islam. Dia mesti daripada awal lagi. Apa awalnya? Kita kena ada soal yang namanya syariat, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ni daripada kecil kena ajar. Sebab dia melibatkan daripada soal tengok, soal cakap, soal makan, soal bergerak. Jadi hari ni bila daripada kecil kita diajar, bila mari suasana yang macam sekarang ni kita sanggup buat apa saja sebab asas agama kita rosak. Kita minta maaf saya sebut macam pokok dia ada pucuk, dia ada buah tapi dia ada akar. Rosak pucuk tu kenapa? Rosak pucuk tu sebab cerita akar. Jadi orang kita ni cerita akar tu, cerita akidah, cerita syariat, cerita Islam dia tak bising sangat. Sebab tu orang kita, kalau mati akar, dia buat senyap je. Tapi kalau mati pucuk tu, dia bising sangat. Pucuk tu matilah maknanya. So nak cerita apa? Akar tu. Jadi sekarang ni, masa begini yang perlu kita beritahu kepada masyarakat, awak kembali kepada agama. Bukan sebagai tempelan di endingnya kepada Islam. Bukan. Dia patut mula lagi. Yang keduanya, bila soal sikap, kita tak perasan. Kita ingat sesuatu yang kita buat kena orang lain. Kita ada hari juga. Allah Taala sebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap kamu ni ada hari dia macam roda bergerak. Hari ni awak perkenakan orang, ada ubi, ada batas. Satu hari nanti awak kena balas juga. Jadi hukum berbalik tu anda menyusahkan orang, nanti anda akan susah juga. Jadi hati-hati kalau kita ingat kepada masyarakat yang menyebar ni, kemudian yang memberi berita, kemudian yang tidak tabayun tak teliti, bahawa ada pemerhati, maka kita ingat kita selesai, nanti masyarakat porak-poranda, keluarga kita akan dan kita tak tahu kadang-kadang apa yang kita buat hari ni, kita silap hari ni, kita susah hari ni, kadang-kadang sebab kita buat salah dulu. Hari ni baru Allah uji kita. Jadi tolong ingat dosa pahala. Yang satu lagi, tolong ingat neraka dan kita mati boleh masa boleh mati. Jadi neraka, sebab tu ingat neraka ada neraka yang ditangguh, namanya neraka lepas mati. Neraka hidup ni, neraka awak rumahkan jadi neraka, hidup awak di neraka. Buat baik juga. Syurga ada dua. Syurga yang tertangguh dan syurga yang segera. Syurga segera ni anda akan dapat di sini sebelum dapat di akhirat. Dan lagi satu kena ingat, fitnah ini, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih teruk daripada membunuh. Jadi medium, jangan minta maaf, IG ke, Facebook ke, WhatsApp ke, itu tempat medium orang cakap tipu, medium untuk orang aibkan orang. Jadi jangan perhati sangat, tolong cari yang berautoriti. Autoriti. Maklumat yang dapat, tolong rujuk pada yang berautoriti, barulah kita akan nak sebar pun dia jelas. Okey. Baik, Datuk Ustaz mungkin juga boleh kongsikan, kalau kita lihat dalam situasi PKP ini, ada dalam kalangan remaja juga yang sebenarnya sudah pun orang kata terlibat untuk menyebarkan berita palsu ataupun ingkar kepada arahan. Apa yang penting sekarang ni, peranan setiap ahli masyarakat, termasuklah peranan ibu bapa dan keluarga itu sendiri. Bagaimana kita nak meletakkan pentingnya untuk ibu bapa ini menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak? Okey, sebenarnya masa ni sesuai kalau kita nak jaga anak-anak. Sebab apa sesuai? Sebab semua dekat rumah. Kita tak boleh keluar, semua dekat rumah. Yang keduanya, masa ni lah masa berinteraksi dengan anak-anak. Jadi anak-anak interaksi tu kalau boleh dia tak ada tempat sembunyi, dia gunakan contohnya dia guna komputer dan sebagainya. Dan kemudiannya sebab itulah kadang-kadang kita memang nak ajar anak-anak tapi terlambat bila terperangkap dalam rumah sekarang ni, barulah nak kita kurang itu, kita kurang ini. Dulu tak pernah bagi peraturan, hari ini baru nak tegur. Contoh hari ini anak kita buat salah lama, hari ini baru nak tegur. Anak dah umur 20-30 tahun. Jadi sebab itu Islam mengajar, tolong ajar start from basic. Tolong ajar daripada basic. Tapi basic maknanya sebab tu pernah kita Islam suruh pukul anak buat salah masa kecil. Sebagai contoh tak solat. Tak solat tu
pukul masa kecil. Supaya hari ni awak pukul, dia akan takut sampai ketua. Ini kecil-kecil kita, ada istilah kecil-kecil tak nak mampu, itu cerita lain lah. Tapi kecil-kecil kita pedulikan. Bila besar baru kita menyesal. Tapi ingat, Islam tidak pernah terlambat. Selagi ada masa terlambat. Sebab ada sahabat Nabi masuk Islam, umur 60 tahun, umur 50, belum terlambat. Jadi kita ada kuasa. Kuasa kita ialah kuasa beritahu akibat-akibat yang kita buat. Sebab cerita berita palsu ni ada undang-undang dia. Kalau orang tahu saja, dapat kesan saja, anda buat fitnah, buat gambar tak elok, nanti awak kena, keluarga kena dan susah. Yang keduanya, orang buat berita palsu ni, sejahat-jahat manusia, dia sedang mencemarkan maruah keluarga. Dia ingat dia buat seorang je, kita ada keluarga. Jadi ingat, kita kena tahan dia sekadar yang mampu. Kalau boleh tahan dengan mulut, tahan dengan mulut. Tahan dengan tangan, pegang tangan, jangan buat. Kalau kita boleh tahan lagi, alat sumber handphone ni, yang boleh menyebabkan yang tu kena ambil. Wajib bertindak sebelum mahkamah bertindak, sebelum kita punya keluarga kita malu, apa lagi di akhirat Allah tanya. Jadi belum terlambat, dan tolong kalau dalam diam-diam boleh kita berdoa diam-diam, sembahyang hajat, masih ada waktu insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof bersama kita hari ini berkongsi daripada sudut agama. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Daripada apa yang dikongsikan Rina, apa yang saya lihat adalah ia berbalik pada kita. Sikap kita, dan kalau kita inginkan kebaikan bersama, kita harus berganding bahu bersama-sama. Ini bab kata Datuk Ustaz tadi, masa yang terbaik sebenarnya. Memang semua ada kat rumah. Jadi peranan ibu bapa, tak kiralah anak tu mungkin dah besar, dah remaja, belum terlewat untuk sebenarnya mendidik mereka. Kita nak berehat sekali lagi. Selepas ini kembali di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami dan Rina dan penonton Wanita Hari Ini. Mungkin ramai yang telah melihat video, ramai di antara mereka yang terpaksa ke hospital, tinggalkan keluarga. Memang bila kita lihat tu sedih, mak menangis, anak terpaksa tinggalkan keluarga, duduk seorang dekat hospital. Apatah lagi apabila kita di luar negara dan keluarga kita di sini, kita nak balik pun tak boleh. Yang paling teruk apabila kita dijangkiti wabak COVID-19 ini. Satu dugaan yang sangat besar saya kira. Sebenarnya kami nak bersama dengan seorang pemanggil yang ketika ini berada di London. Beliau sebenarnya disahkan dijangkiti COVID sewaktu ke rumah anaknya di sana, anak sulungnya di London, dan telah pun keluar hospital kabarnya. Tapi keadaan masih lagi kurang sihat. Kita bersama dengan Puan Hajah Nur Emah Muhammad Hashim. Assalamualaikum. Hello Puan Nur Emah. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Silakan. Di Brighton ya sekarang. Keadaan macam mana? Sihat ya sekarang? Saya baru saja keluar dari hospital besar Brighton malam. Saya berada kat hospital itu selama seminggu. Seminggu. Boleh tak mungkin kita bercerita sedikit, Puan Emma, sebenarnya ke London untuk menziarahi anak-anak kan? Jadi bagaimana sebenarnya disahkan Puan Emma juga dijangkiti COVID-19 ini? Bagaimana dapat tahu? Sebenarnya saya sampai ke Brighton ni minggu pertama Mac. Seminggu lepas saya berada kat sini rumah anak, saya rasa badan saya tak sedap. Selera makan hilang. Demam, tak demam itulah. Sejuk, seram sejuk. Dah seminggu begitu, anak saya panggil 111. Kita orang tak keluar. Memang diarahkan tak boleh keluar. Juga pun semua orang kat sini. Bila 111 datang, dan saya bahkan dapat penyakit tersebut. Lalu saya dibawa di hospital lah. Dan di sana saya telah dirawat dengan baiknya oleh pakar-pakar kat sana. Tapi pada ketika itu masa kat saya hospital, saya memang sedih sangatlah. Sebab anak-anak saya semua tak ada. Saya seorang di luar negara. Dan saya pun rasa macam saya tak balik dah sebab mengikut doktor paru-paru saya telah merebak
dengan virus tersebut. Okey. Jadi saya berserah dan bertawakal pada Allah saja. Dan pastinya situasi sekarang ni selepas dah keluar daripada hospital dan sekarang ni menetap di rumah anak, bagaimana agaknya perkembangan kesihatan Puan Emma ketika ini? Alhamdulillah, syukur. Setelah saya dikeluarkan dari hospital, saya rasa bertambah sihat dan segala pun ada. Dan saya rasa sangatlah saya dapat balik kembali ke rumah anak saya. Dan saya memang menunggu kepulangan nak balik ke Malaysia balik. Okey, dan sememangnya menjadi satu cabaran bagi Puan Emma sendiri di sana. Dan saya kira sewaktu di hospital dan mungkin sekarang juga Puan Emma berhasrat untuk pulang ke Malaysia, dah tak sabar nak pulang ya? Ya, memang. Cabarannya sungguh-sungguh memang mencabar masa ke hospital. Tetapi saya bernasib baik sebab saya dilayani dengan baik oleh pekerja-pekerja hospital di sana. Dan saya dan pakar-pakarnya memang cekap. Dia orang telah melakukan yang terbaik untuk saya. Puan Emma, mungkin ada sedikit nasihat dan juga pesanan daripada Puan Emma sendiri untuk seluruh rakyat Malaysia yang berada di sini bagi mereka menjaga kesihatan mereka sendiri. Silakan. Ya, pada rakyat-rakyat Malaysia, saya menyeru ikutilah nasihat dan arahan-arahan daripada kerajaan. Sebab jika sekiranya terdapat atau terkena penyakit macam saya ni, memang sungguh menurunkan dan mengerikan. Allah saja yang tahu. Dan dari dengan itu kalau disarankan duduk di rumah, duduklah di rumah. Itu adalah macam-macam. Saya jelaskan saya tanya. Baik. Terima kasih Puan Emma dan terus kekal sihat, jaga diri baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kirim salam dengan semua ahli keluarga di sana ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Itu dia tadi, Puan Hajah Nur Emma Muhammad Hashim, masih lagi berada di Brighton, United Kingdom. Kami harapkan apa saja perkongsian kita itu sebenarnya lebih memberi banyak kesedaran dalam kalangan rakyat sendiri untuk ambil serius terhadap fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan di sini juga Rina, kami ingin berkongsi bersama anda mengenai tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 sebagai satu usaha bagi melawan penularan COVID-19. Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Jadi semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal untuk frontline seperti petugas-petugas kerajaan, doktor, jururawat, kaki tangan hospital, semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19. Juga keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Jadi orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund Maybank, nombor akaun 514105323170. Setiap sumbangan anda besar atau kecil amatlah bermakna dan akan dikecualikan cukai. 2 April 2020 wanita hari ini berhenti di sini dan yang pastinya esok kembali lagi untuk sama-sama kita ikuti satu lagi topik menarik. Ini kita nak sentuh tentang hikayat perkahwinan. Dah lama tak buat cerita ya. Ini tentang banyak masa merapatkan atau menjemukan. Jadi jumpa lagi esok bersama dengan Fiza dan Fahrin. Kalau tak salah saya kita ada seorang lagi ahli pertambahan, ahli keluarga baru. Siapa dia? Anda kena setia nantikan esok istimewa kami akan bawakan. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Elemen kejutan. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Ketepikan emosi, bawalah
Yesus penuh pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamat